Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita teruskan kelas Marah Al-Quran bagi tingkatan 5. Kita masih lagi di bawah tajuk pelajaran yang pertama, tajuk Al-Waqfu. Kita dah tengok sebelum ni ta'rif Al-Waqfu wal ta'riful waqfi wal qat'i was sakti. Kita dah tengok al-farqu bainal waqfi wal qat'i was sakti. Dan kita tengok juga arul ulama fi hukmil waqfi ala ru'usil ayat. Ada 4 pendapat. Dan kita tengok aqsamul waqfi, bahagian-bahagian waqaf, ada 4 juga. Dan aqsamul waqfi al-ikhtiyari. Dan waqaf Jibril, tempat-tempat waqaf Jibril. Dan hari ini kita akan masuk alamatul waqfi, tanda-tanda waqaf dalam mushaf. Okey, yang pertama al-waqful lazim. Tanda dia mim. Mim ekor pendek yang tu. Okey. Al-waqful lazim. Apa dia al-waqful lazim ni? Ma yulzimu fihi al-waqfu. Apa yang mesti waqaf. Perlu waqaf, perlu berhenti, mesti berhenti. Ada setengah-setengah buku dia sebut wajib berhenti. Cuma dekat sini, wajib sini bukanlah kata wajib dari sudut syarak. Maksudnya kalau dia tak berhenti berdosa. Bukan wajib macam tu lah. Wajib dekat sini, wajib yang mesti berhenti. Sebab apa? Sebab waqaf lazim ni dia tak sama dengan waqaf tam. Waqaf tam, bila berhenti, boleh sambung terus ayat yang selepasnya. Dan kalau pun baca wasal, tak ada masalah. Tapi waqaf lazim ni sebab apa dia kata kena berhenti, mesti berhenti. Sebab kalau baca wasal, dia boleh meragukan makna. Contoh dekat sini surah Yasin ayat 76. Fala yahzunka qawluhum. Allah kata dekat Nabi. Kat sini. Allah pujuk Nabi kata, janganlah sedih dengan kata-kata ataupun cacian, makian, hinaan orang-orang musyrik ni. Jangan bersedih dengan kata-kata mereka. Kata-kata yang menyakitkan hati. Jangan bersedih. Kemudian waqaf dekat situ. Kemudian itidak inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kemudian Allah cakap. Kemudian Allah pula kata, sesungguhnya kami dekat sini Allah lah. Kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka zahirkan. Apa yang mereka rahsiakan, apa yang mereka tunjukkan, Allah tahu. Okay. Macam mana yang dikata waqaf lazim ni kalau wasal dia akan meragukan makna. Tengok kalau dia wasal dekat situ, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau dia sambung situ, dia makna dia akan jadi seolah-olah apa? Janganlah engkau bersedih dengan kata-kata mereka, kami tahu apa yang mereka sembunyikan, rahsiakan. Seolah-olah inna na'lamu ma yusirrun tu adalah dialog ataupun kata-kata daripada orang-orang kafir. Qauluhum inna. Kata-kata mereka. Apa kata-kata mereka? Inna na'lamu ma yusirun. Seolah-olah kalau baca sama dia akan jadi maksud dia seolah-olah macam tu lah. Sedangkan kata-kata mereka tu kata-kata yang menyakitkan hati. Kata-kata yang menyedihkan Nabi. Kemudian Allah nak pujuk Nabi. Inna na'lamu ma. Inna tu kembali kepada Allah. Bukan inna tu kembali kepada kami yang maksud dia orang-orang kafir tu. Sebab itulah dia kata waqaf lazim ni kalau baca wasal dia akan meragukan makna. Sebab tu dia kena berhenti dekat situ lah. Okay, tu dia waqaf lazim. Dia ada banyak tempat lah waqaf lazim ni. Tapi semuanya dia membawa keadaan yang sama. Sekiranya baca wasal dia akan meragukan makna.
Jadi sebab tu lah dekat sini digalakkan ataupun mesti perlu berhenti kat situ supaya tidak keliru makna. Okey. Okey, yang kedua, okey, tanda dia qaf lam ya. Al-waqful aula. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan waqaf aula ni? Ma yajuzul waqfu fihi ma'a kaunil waqfil aula. Okey, maksudnya harus waqaf padanya, harus waqaf padanya dan waqaf adalah lebih utama. Jadi kalau sampai dekat tempat yang ada tanda ni, waqaf pada tempat tu adalah lebih utama. Boleh baca wasal, tak ada masalah. Tapi waqaf lebih utama. Contoh dia dalam surah Al-Baqarah. Aidihim. Waqaf pada aidihim sini adalah waqaf aula. Lebih utama untuk waqaf dekat aidihim. Kemudian ibtidak dengan wallahu alimun bil zalimin. Okey, seterusnya al-waqfut ta'anuq. Tanda dia ni, 3 titik bertindih yang ada 2. Okey, apa dia waqaf ta'anuq ni? Ma wuqifa ala ahadil mawdi'ain. Iaitu waqaf pada salah satu tempat. Waqaf pada salah satu daripada 2 tempat. Contoh dekat sini surah Al-Baqarah. Ada 2, satu dekat raib, satu dekat fi. Maka pembaca boleh pilih nak berhenti pada salah satu. Sama ada dia berhenti pada raib ataupun dia berhenti pada fi. Maka dia akan jadi 2 lah. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ataupun zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu nama dia berhenti pada salah satu. Okey, seterusnya. Okey, tanda dia jim. Al-waqful jaiz. Apa dia waqaf jaiz ni? Waqaf jaiz harus ma yajuzu fihi al-waslu wal waqfu. Litusawiyal mujiban min at-tarafain. Maksudnya harus waqaf, boleh waqaf dan wasal. Boleh waqaf dan boleh wasal. Harus waqaf dan harus wasal. Litusawiyal mujiban. Litusawiyal mujaban. Fi tarafain. Kerana sama elok kedua-duanya. Kerana sama elok kedua-duanya. Maksudnya waqaf pun makna dia elok, wasal pun makna dia elok. Tu dia harus wasal dan juga harus untuk waqaf. Kerana sama elok kedua-dua cara. Kedua-dua cara tu elok. Memberi makna yang elok, memberi makna yang baik. Okey. Contoh dekat sini, fataba alaih. Surah Al-Baqarah ayat 37 ni. Fataba alaih. Sini waqaf jaiz. Dia tanda jim tu. Maksudnya kalau waqaf ni pun tak ada masalah. Fataba alaih. Lepas tu ibtidak innahu huwat tawwabur rahim. Ataupun boleh juga wasal. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itulah dia kata kedua-duanya mempunyai makna yang sama. Tu yang dia kata tu. Litusawiyal mujaban. Sama elok, sama baik. Okey. Minat fit tarafain. Minat tarafain. Pada kedua-dua cara tadi iaitu waqaf dan wasal. Okey. Okey, seterusnya al-waslul aula. Ma yajuzul waqfu fihi ma'a kaunil waslil aula. Iaitu harus waqaf padanya dan wasal adalah lebih utama. Wasal adalah lebih utama. Contoh dekat sini dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Waqaf pada sam'ihim
dan rishawah. Boleh waqaf. Boleh waqaf pada tempat-tempat yang ada tanda sad lam ya ni. Tapi bacaan wasal adalah lebih utama. Lebih cantik makna dia, lebih elok makna dia. Itulah maksud dia. Jadi ini adalah tanda-tanda waqaf. Al-waqful lazim, al-waqful aula, al-waqful ta'anuq, al-waqful jaiz, al-waslul aula. Tanda-tanda waqaf ni dalam soalan sebelum ni pernah keluar. Bila dia tanya apa hukum, maka hukum dia sama ada harus waqaf ataupun tidak harus waqaf. Kena jawab tu lah. Sampai sini saja. Ini adalah tajuk kita yang terakhir. InsyaAllah selepas ni kita akan masuk pula pelajaran yang baru. Sekian soalan boleh rujuk dan tanya pada guru halaqah masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.